السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. إن شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Surat 49. Surat 49 adab yang ke-8. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fid daraini amin. Ketika mana kamu meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain, maka jagalah pandangan matamu daripada terpandang ke dalam rumahnya atau aurat di dalamnya, kerana perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang memalukan dan boleh menyakiti penghuninya. Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tabrani rahimahumullah telah meriwayatkan daripada Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, katanya, جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عنك، يعني نحاه وأمره بالتباعد قليلا عن مواجهة فتحة الباب، ثم قال له فإنما الاستئذان من أجل النظر. Maksudnya, datang seorang laki-laki lalu dia berdiri di hadapan pintu rumah Nabi SAW meminta izin dalam keadaan mukanya menghadap pintu. Lalu Sayyiduna Nabi SAW bersabda kepadanya, ke sana sedikit. Itu Nabi menolaknya sedikit ke tepi dan memerintahkannya untuk menjauhkan sedikit dirinya daripada menghadap ke muka pintu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya meminta izin ini disyariatkan bertujuan untuk menjaga pandangan. Maka ini adab bila kita pergi rumah orang, jangan kita menghadap ke dalam rumah yang kita nampak dalam rumah. Dan jangan kita melihat ke dalam rumah sekalipun pintu ataupun tingkap terbuka, kerana perbuatan itu dilarang dan hukumnya haram. Oleh sebab itu dijadikan minta izin supaya pandangan kita terjaga daripada melihat aurat ataupun sesuatu yang dilarang dalam rumah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad daripada Sayyiduna Thawban radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, la yahillu limri'in an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'zin fa in fa'ala faqad dakhal. Maksudnya, tidak halal bagi seseorang untuk dia melihat ke dalam mana-mana rumah melainkan setelah dia meminta izin. Tak boleh tengok dalam rumah orang melainkan setelah dia mendapat keizinan. Sekiranya dia telah melakukannya, yakni walaupun dia tengok daripada jauh, daripada tepi jalan, daripada rumah orang, maka seolah-olah dia telah masuk ke dalam rumah tanpa izin. Maka ini adab. Bermaksud sekiranya dia melihat ke dalam rumah sebelum meminta izin, jadilah hukumnya seperti hukum orang yang telah masuk ke dalam rumah orang lain
tanpa meminta izin, perbuatan tersebut haram atasnya. Lewat gitu. Pintu tikar terbuka, lasir diselok, maka jangan tengok dalam rumah orang. Itu adab yang diajar oleh Islam, menjaga pandangan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan satu hadis lain juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di samping Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmizi rahimahumullah, turut sama meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-basaru fala izna lahu." Apabila pandangan telah masuk ke dalam rumah, yakni sebelum minta izin, maka tiada lagi keizinan untuknya selepas itu. Dengan mana tak payah bagi izin lah. Sebab apa dia ceroboh masuk dalam rumah kita sebelum diminta izin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan juga di dalamnya, yakni dalam kitab Al-Adabul Mufrad, daripada Sayyidina Ammar bin Sa'id At-Tujibi rahimahullah, katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesiapa yang memenuhkan matanya dengan memandang ke dalam lapangan rumah seseorang, yakni ke dalam ruang tamunya dan bahagian dalamnya, sebelum diizinkan kepadanya, maka dia telah jatuh dalam dosa perbuatan fasik. Soalan besarnya kesalahan orang yang tengok dalam rumah sebelum tuan minta izin. Sebelum tuan rumah beri izin, dan sebelum diminta izin dengan tuan rumah. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim selain mereka berdua rahimahumullah telah meriwayatkan daripada Sayyidina Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya, ittala'a rajulun min juhrin ay thakbin aw kharkin fi hujarin nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wa ma'an nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam midra yahukku bihi ra'sahu, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala law a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi 'ainik, innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basar. Maksudnya seorang laki-laki telah mengintai melalui satu lubang. Seorang lelaki ini diintai ikut lubang, yakni tembusan atau tempat berlubang yang terdapat pada bilik Nabi SAW. Intai ikut lubang, tembus ke bilik Nabi SAW. Ketika itu terdapat pada tangan baginda satu alat yang digunakan untuk baginda menggaru kepalanya, namanya midra. Itu suatu alat daripada kayu ataupun besi, dia buat dengan bentuk salah satu daripada gigi sikat dan sedikit panjang daripadanya. Dirapikan rambut yang lebat dan kusuk dengannya. Alat ini digunakan oleh orang yang tidak mempunyai sikat sebagai ganti kepada sikat. Ini ada tangan Nabi masa itu, alat yang buat garu kepala macam sikat. Apa kata Nabi? Apabila Sayyidina Rasulullah SAW melihatnya, bila Nabi tengok dia ngitai ikut lubang, apa kata Nabi? Sekiranya saya mengetahui bahawa kamu melihat ke dalam bilik saya ini, nescaya saya akan cocokkan dengannya ke dalam mata. Guna alat ni cocok dalam mata. Dengan makna menjadi hak tuan rumah. Jadi hak tuan rumah. Salah tak salah. Sebab apa? Sebab dia curi ngitai dalam rumah dia. Sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan bertujuan untuk menjaga pandangan mata daripada melihat aurat ahli rumah. Maka ni adab yang perlu kita jagalah. Jangan sampai kita tengok dalam rumah orang dengan sewenang-wenangnya. Sama lagi, adab menanggalkan, memakai dan menyusun kasut ketika masuk atau keluar daripada rumah. Bila kamu ziarah rumah saudaramu atau masuk ke rumahmu, maka hendaklah kamu masuk dan keluar secara lembut dalam keadaan merendahkan pandanganmu dan suaramu. Dengan makna jangan bisinglah masuk dalam rumah orang, tobik daripada rumah orang. Tanggalkan kasutmu di tempatnya. Ini larah kasut, molek tempat kasut. Susunkanlah kedua-dua belah kasutmu ketika menanggalkannya. Ketika larah susun. Dan jangan biarkannya bersepoh dan tidak tersusun. Jangan pergi rumah orang buat sepoh. Jangan kamu lupa adab memakai kasut dan menanggalkannya. Ingat,
Sana ada adab khusus, kita pakai kasut. Taklah kamu memakai yang sebelah kanan terlebih dahulu dan kamu tanggalkan yang sebelah kiri dahulu. Dengan mana kalau pakai saut kanan dulu. Maka kalau cabut selipar, maka alik kiri dulu. Maka itu adabnya. Supaya apa? Supaya kaki kanan itu lebih lama berada dengan selipar berbanding kaki kiri. Maka dimuliakan kanan yang mulia. Pihak kanan yang ada kemuliaan yang tersendiri pada syarak, maka dimuliakan. Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idzan taza'a falyabda' bis shimali wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Bila salah seorang daripada kalian pakai selipar, mula dengan sebelah kanan. Bila ditanggalkannya, mula dengan sebelah kiri, supaya jadilah kanan itu yang lebih dahulu dipakai dan yang terakhir ditanggalkan. Walaupun adab ni simple, mudah, tapi orang yang tidak tahu, dia pun ikut sauk je lah. Hari ni sauk kanan, esok kiri, lusa dua-dua sebelah, begitulah. Berapa bab tak ada peraturan. Tapi orang ada peraturan yang nak ikut Nabi SAW. Tiap kali disauk selipar, dia ingat pesanan Nabi SAW, sauk kanan, cabut kiri. Itu ialah pedoman Nabi SAW. Maka amalkan kerana ikut Rasulullah, maka insya-Allah ganjaran pahalanya besar di sisi Allah. Sebelum masuk ke rumahmu atau rumah saudaramu, lihat pada kedua belah selipar. Kalau kita mari daripada tempat yang kotor, selipar kita kotor, tengok, cek molek. Jangan kita mengotorkan rumah tuan rumah dengan selipar kita. Sebelum masuk ke rumahmu atau rumah saudaramu, lihatlah pada kedua-dua belah selipar. Bila kamu melihat pada kedua-duanya sesuatu daripada bekas-bekas jalanan, maka hilangkanlah dahulu daripada kedua-duanya. Jangan siapa kita mengotorkan rumah orang dengan kotoran yang kita bawa yang melekat pada selipar kita. Begitu juga kalau kita nak naik kereta orang, begitu juga. Kalau kita tengok kereta orang kemas, ada pasir langsung, kita retilah sendiri. Ayuh hajar benda tu. Dengan makna bila naik, jangan pastikan kita bawa benda yang boleh mengotorkan kereta dia. Itu adab semuanya. Kosokkanlah kedua-dua belah seliparmu itu ke tanah, supaya tertanggal kotoran yang terlekat pada kedua-duanya. Kerana sesungguhnya Islam merupakan agama kebersihan dan kelembutan. Adab yang ke-10. Jangan kamu bantah tuan rumah atau saudaramu yang kamu menjadi tetamunya pada tempat duduk yang dia telah letakkan untukmu dalam rumahnya. Kalau tuan rumah kata duduk sekian tempat, maka duduk sekian tempat. Jangan balas dengan tuan rumah. Tuan rumah kata ada atas kursi ni, duduk atas kursi tu. Tuan rumah kata duduk atas latar, duduk atas latar. Tuan rumah kata duduk atas sofa, duduk atas sofa. Yang ni ikut sahaja tertib tuan rumah bila kita masuk rumah dia. Kalau tuan rumah kata duduk atas sofa, tak payah buat warak lah. Duduk bawah dah lah. Tak, tuan rumah kata duduk atas sofa. Tuan rumah kata duduk atas kursi, atas kursi. Kalau tuan rumah kata duduk atas latar, duduk atas latar. Kecuali tuan rumah kata duduk bawah kursi atau pelik sikit. Tu sampai terbekok duduk bawah kursi. Quran ni duduk bawah kursi. Dengan makna kalau tepat tu dia tahu. Supaya apa? Supaya kita tak lihat suatu benda yang dia tak berhuri kita lihat dalam rumah dia. Yang ada sebab lah tu. Tuan rumah atur dah tu. Nak duduk sini lah, jangan. Tuan rumah kata duduk situ, situlah tempatnya. Bahkan jangan duduk melainkan pada mana-mana tempat yang dia telah minta supaya kamu duduk di situ. Boleh jadi sekiranya kamu duduk sebagaimana kamu inginkan. Kalau mu duduk ikut mu nak, jadi gimana? Kamu akan duduk pada kawasan yang boleh menjadi kamu terdedah kepada aurat penghuni yang berada di rumah tersebut. Tuan rumah tahu dah. Kalau ngadak dan kening, maka akan tengok benda yang dia nak susuk daripada kita. Maka tuan rumah bos sini, biar ngadak tak kenung terus, biar ada hadap benda-benda yang tak comel dalam rumah. Maka kita duduk dan kita kena reti sendiri. Lepas tu jangan pulak mata kita liar tuan rumah harta molek dah, jangan paling juga. Tak ada. Ataupun keberadaan kamu di situ menyebabkan terganggunya penghuni rumah itu.
Jadi kalau duduk situ, tuan rumah duduk selesa. Maka kamu mesti patuh dengan apa yang disuruh kepadamu oleh tuan rumah tersebut. Selain itu, terimalah sebarang bentuk layanan yang diberikan kepadamu juga. Dalam riwayat hadis yang menceritakan pengislaman sahabat yang agung Sayyidina Ali bin Hatim bin At-Ta'i radhiyallahu anhu, annahu qadima 'ala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa akramahu bil julusi 'ala wisadatin wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala. Ini kisah sahabat namanya Ali bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ni ayah dia terkenal sebagai seorang yang sangat pemurah. Kalau dia Islam, maka selamat dia. Tapi berakhir hidupnya dengan dia tidak memeluk agama Islam. Bila Nabi masuk Fatu Makkah, semua adik-beradik Nabi, adik-beradik Hatim At-Ta'i duduk dalam, adik-beradik Adi bin Hatim ini duduk dalam Makkah. Dia tembur lagi. Dia tembur lagi. Maka anak beranak Hatim At-Ta'i ni tanya, "Guana Rasulullah? Awak ambil aku?" Nabi tanya, "Agak-agak aku nak ambil kamu?" Tak. Mu daripada keluarga baik, aku akan layan kamu dengan baik. Maka tanyalah adik-beradik dia lain, "Guana ni, ada seorang ni lari tubik ni. Siapa? Adi. Adi lari tubik. Kalau dia balik sini, guana selamat ke tak dia?" Nabi kata, "Suruh je lah balik. Tak kacau apa-apa." Nabi kata. Maka cerita bila Adi mari jumpa Nabi. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh duduk atas kosim. Fa akramahu bil julusi ala wisadatin. Nabi kata duduk atas kosim. Nabi ulur kosim, dia duduk atas kosim. Wa jalasa Rasul, tapi Nabi duduk atas tanah begitu saja. Dia duduk atas kosim, Nabi ulur, tapi Nabi duduk atas tanah. Qala Adiyun, berkata Adi, "Summa madha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza dakhala baitahu tanawala wisadatan min udmin mahsyuwatin lifa." Ni cerita Adi kata gini cerita dia. Rasulullah masuk, bila aku mari Rasulullah masuk cari dia. Rupanya Rasulullah masuk, tubik-tubik tangan Nabi ada satu bantal kulit berisi pelepah tamak. Tubik. فقذفها إلي فقال اجلس على هذه قلت بل أنت فاجلس عليها قال بل أنت فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. Nabi pun ulur ke dia. Nabi pun bersabda, "Duduk atas batal ni." Beritahu duduk atas batal. Dan duduk atas kosim. Maka Adi kata, "Bahkan kamulah." Ya, aku tak. Nabi kata, "Dia tamu." Adi duduk segang, Rasulullah hulu dia kosing, Rasulullah di atas tanah begitu saja. Nabi kata, "Tak. Kamu." Saya pun duduk di atasnya, sedangkan Rasulullah SAW hanya duduk di atas lantai tanpa berlapikkan bantal. Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkannya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini cerita dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Dengan makna Nabi duduk atas saja. Maka sebab tu kalau tuan rumah memuliakan kita dengan sesuatu, maka kita terima. Tuan rumah kata duduk atas kosim, duduk atas kosim. Tuan rumah kata duduk atas sofa, duduk atas sofa. Tuan rumah apa kapek ada kita, duduk atas kapek. Ikut tuan rumah saja kita. Pernah satu ketika, ni cerita untuk kita belajar dan lebih terang lagi. Pernah satu ketika Sayyidina Kharijah bin Zaid masuk untuk menziarahi Al-Imam Ibn Sirin. Masuk nak ziarah Imam Ibn Sirin rahimahumullah. Lalu dia mendapati Al-Imam Ibn Sirin duduk atas latah. Ini Sirin duduk atas latah dan membiarkan tempat duduk berkosong-kosong. Tempat duduk kursi lagi dia sebut, kursi kosong duduk kosong untuk Sayyidina Kharijah duduk di atasnya. Jadi bila dia tengok ni untuk guru ni mari duduk bawah, tempat selesa tinggal ke dia. Maka Sayyidina Kharijah pun bila gitu nak duduk sama. Bila ada bawah belaka dah, tuan rumah duduk bawah, kita nak atas kursi duduk bawah ibaratnya gitulah. Tuan rumah duduk atas bawah, kita nak atas kursi, dia turun bawah. Apa kata Ibn Sirin? Beliau pun memberitahu hasratnya kepada Al-Imam Ibn Sirin, "Sesungguhnya saya redha untuk diri saya perkara yang sama dengan kamu redha untuk diri." Bermaksud apa? Tidak menjadi masalah baginya
untuk duduk atas latar sebagaimana Al-Imam Ibn Sirin. Tak apa tuan rumah duduk atas latar, kita boleh je duduk atas latar pun macam tuan rumah, ibaratnya gitu. Apa kata Imam Ibn Sirin? Sesungguhnya saya tidak redha untukmu ketika berada di rumah saya ini dengan sesuatu yang saya redha dengannya untuk diri saya. Apalah tu cerita mu, tapi aku lah ni. Aku tak suka tetamu mari rumah aku duduk bawah sama dengan aku. Aku tak tetamu mari rumah aku dia kena duduk atas, aku duduk bawah. Itu kaedah aku. Sampai lawan aku tuan rumah. Ibaratnya gitu. Jangan duduk di tempat tuan rumah berada melainkan sekiranya dia mengajak kamu duduk padanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La ya'umman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi ay manzilihi wa makani sultatihi wa la yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idhni. Rawahu Muslim. Jangan seorang itu menjadi imam bagi seorang yang lain di kawasan penguasaannya, rumahnya dan tempat dia diberi kuasa padanya. Kalau surah sejid ada imam rawatib, imam tetap ada, dia dibayar gaji, dia memang dia lantik, maka kawasan tu dia jadi tok imam. Kita sabang nak pandai-pandai lah. Kalau ada makmum lain tukang tunjuk, ustaz imam, tanya dulu tok imam sini ke? Doa makmum je. Kalau tok imam unjuk lain, kalau tok imam tu digoyak, ustaz naik lain. Tiba-tiba kita hok Dr. Imam tu kata tunjuk pula, Ustaz naik. Tok Imam ke? Tak. Dia Tok Imam lantikan, maka dia utama untuk jadi imam. Maka kita tak rapah tugas Tok Imam asal, melainkan dengan izin dia. Jangan dia duduk ketika berada di rumahnya di atas tempat duduk khas baginya, melainkan dengan izinnya. Kalau tu tempat tuan rumah, jangan duduk atas kawasan tuan rumah. Ini ialah kawasan khas tuan rumah. Maka jangan manda-manda duduk tempat khas tuan rumah. Itu tempat dia. Melainkan dia ajak, dia jepuk, dia izin. Selagi mana tak bunyi mulut, tak tahu, jangan gelenyah, nak mitok ke, nak cari ke, jangan. Sebab apa? Ini tempat khas dia, yang dia tidak khususkan untuk orang lain. Itu kena reti isyarat daripada Nabi SAW. Ada dalam menjaga tingkah laku ke sebelah. Apabila kamu masuk ke rumah saudaramu maupun kawan, lalu dia telah mempersilakan duduk di dalamnya. Orang ngajak mari rumah, atau dia telah menyiapkan untukmu tempat tidur dalamnya, sedia pula tempat tidur. Jangan kamu sibuk memerhatikan sekelilingnya dengan pandanganmu seperti orang yang sedang membuat pemeriksaan dan melakukan perhatian. Jangan buat macam jabat kesihatan mari cek nak grade benda A, B, C, D. Jangan masuk tuan rumah kata tidur sini, tidur saja macam. Jangan dia ada robok pergi buka, ada rak pergi tarik, ada laci pergi nak cek belakang. Awak benda ni nak mari cek rumah orang ke? Tuan rumah suruh tidur, bukan suruh cek laci tau. Amanah kita. Tuan rumah kata masuk tidur bilik ni, masuk tidur saja. Maka jangan ngada, jangan gelenyah, jangan buat tak ada adat pergi buka laci ni, pergi buka robok ni, pergi selok ni, jangan. Ini adat kita. Bahkan hendaklah kamu menundukkan pandanganmu sewaktu kamu duduk atau tidur di rumah itu, berpada hanya dengan pandangan yang kamu berhajat untuk memandang kepadanya sahaja. Cukuplah masuk rumah orang tengok benda kita perlu tengok sahaja, lebih-lebih tidak perlu. Jangan kamu membuka sesuatu yang tertutup daripada bekas simpanan. Barang orang tutup, jangan buka. Bekas menyimpan barang, jangan bank orang simpan barang, selok tengok kat dia Ini tidak ada adab. Beg kecil, barang beg pergi buka zip. Bungkusan yang terikat, jangan. Maupun sesuatu yang tergulung atau sesuatu yang tertutup, maka semua jangan buat. Kalau tuan rumah tak bunyi apa-apa, jangan. Ini adab kita. Pergi rumah orang, gitu kaedahnya, melainkan dengan izin tuan rumah sahaja. Hal ini demikian kerana semua perbuatan ini berlawanan dengan adat Islam dan amanah yang telah diberikan. Yakni tuan rumah percaya ke kita tu, kita duduk rumah dia. Tiba-tiba kita kena pula. Kena apa? Kena amanah. Kita, tuan rumah percaya kita, tapi rupanya kita ni tak boleh percaya. Masuk rumah dia, rupanya gecek habis. Buka habis itu. Ini khianat pada amanah ataupun kepercayaan.
atau orang kamu cintai untuk membenarkan, yakni kamu khianat kepada amanah yang telah diberikan oleh saudaramu, atau orang yang kamu cintai untuk membenarkan kamu masuk ke rumahnya dan menetap di sini. Percaya tiba-tiba kita buat gitu kali, maka itu tidak sepatutnya. Hendaklah kamu ketahui bahawasanya bagi ziarahmu itu terdapat adab-adabnya yang perlu dijaga, dan berusahalah untuk menerokai cara pergaulan yang baik itu melalui pintu-pintunya. Nescaya akan bertambahlah bagimu kecintaan dan adab di sisi orang yang menerimamu sebagai tetamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sentiasa menjaga dan memeliharamu serta membantumu dan amin. Adab yang seterusnya, sepatutnya kamu memilih waktu yang bersesuaian untuk datang menziarahi seseorang. Nak pergi ziarah orang kena tengok waktu. Di samping itu, hendaklah kamu duduk dalam tempoh yang munasabah, yang bersesuaian dengan kedudukanmu di seorang yang kamu ziarah serta bertepatan dengan keadaan dirinya waktu itu. Ziarah kena tengok mu siapa dengan tuan rumah, dia ni ada kerja ke tak ada kerja, semua kena tengok. Lepas ni dia nawak amda, maka semua itu diperhatikan. Kalau kita rasa dia ada kerja, maka kita jangan beratkan dia lama-lama, maka itu adab belaka. Jangan memanjangkan dan jangan memberatkan. Jangan duduk lama-lama. Tuan rumah kata ada kerja ni, kita buat dak reti je, itu tanda kita tak ada adab. Jangan datang pada waktu yang tidak bersesuaian seperti dengan ziarahmu kepadanya, seperti pada waktu makan, waktu tu waktu dia makan, ataupun waktu tidur tu waktu dia tidur, waktu dia rehat. Jadi bila kita mari, dia kena jaga tunggu kita, maka itu tidak sepatutnya. Waktu berehatnya, waktu dia rehat, atau waktu dia bersantai menenangkan dirinya. Petang-petang dia rehat sekejap, kita bagi waktu ni, waktu dia balik jabat ni, balik nak rehat-rehat tukar baju ni, jangan lagi-lagi. Maka tahu kita tahu dah, dia kalau nak mari rumah dia, kalau nak mari petang boleh, tapi lewat sikit pukul 6, pukul 6.30, 6.40 balik sebab dia nak pergi surau pula. Ni adab kita. Tiba-tiba dia baru balik kerja larah baju, siapa dah depan, mari jalan rumah, aku dah rehat dia lagi, baru balik tak dia penat kerja dah hari-hari, tiba-tiba nak layang pula orang mari, duduk lama nak pergi surau kau tuan rumah, Allah mana nak pergi surau ni kacaan. Maka semua tu mengganggu tuan rumah belaka. Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitab beliau Al-Azkar pada penghujung bab pada membincangkan permasalahan yang tersyabang daripada salam. Apa katanya, disunatkan bagi seseorang muslim itu dengan sunat yang sangat dituntut menziarahi orang soleh, sahabat-sahabat, jiran-jiran, kawan-kawan, kaum kerabat dan saudara mara, juga memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka dan menyambung hubungan kekeluargaan dengan mereka. Penilaian khusus bagi menetapkan semua kelakuan dalam bab ziarah ini berbeza, mengikut perbezaan keadaan mereka, kedudukan mereka dan kelapangan mereka. Maka yang sepatutnya hendaklah ziarahnya itu kepada mereka bukan dengan cara yang mereka tidak sukakannya dan pada waktu yang mereka perkenankannya. Hadis-hadis dan asar-asar dalam bab ini banyak dan masyhur. Dengan makna ini semua dalam masalah nak duduk lama mana ni, tengok keadaan kita lah. Tengok keadaan keluar ini, tak ada ketetapan khusus, tapi kita kena reti sendiri, kena cerdik. Al-mu'minu kayyisun fatin, orang beriman tu orang cerdik, orang boleh mikir, orang bijak tu orang beriman. Dia kena reti sendiri, dia kena mikir munasabah sendiri, nak pergi rumah orang lama mana, waktu bila, dia kena memikir. Sebab apa? Keadaan orang berbeza-beza. Ada orang dia pergi ziarah kerja tak tetap, ada orang pergi ziarah dia kerja pejabat, ada orang dia jenis pergi surau, ada orang pasal gini, dia beza-beza belaka. Maka kita orang beriman, dia suruh mikir sendiri, kena pandai-pandai sendiri. 65. Adab berbicara dan bersembang ketika ziarah. Bila kamu berbicara bersama orang yang kamu datang menziarahinya, maka janganlah kamu berbicara melainkan dengan topik yang bersesuaian dengan tempatnya serta ringkas dalam berbicara. Di ziarah kena pandai pilih topik cakap, kena sesuai dengan tempat kita cakap, dan kena ringkas saja bercakap. Sekiranya kamu orang yang rendah kedudukan dalam majlis, kalau kita pergi majlis ramai orang,
kita ni bukan orang yang ada kedudukan sangat. Kita rekat budak, orang dalam majlis, orang tua sebagai contoh. Maka kita kena reti kita budak, maka bahasa budak kena jaga bila cakap dengan orang tua, itu sebagai contoh. Maka jangan kamu bercakap melainkan sekadar menjawab soalan yang diajukan kepadamu oleh salah seorang daripada yang hadir dalam majlis itu, ataupun sekiranya kamu mengetahui bahawa percakapanmu dan kalammu itu kena pada tempatnya. Manakala cakap tu kena pada tempat, menggembirakan mereka dan memuaskan hati mereka. Ini cakap tu kena fikir, cakap kena pada tempat, cakap orang suka, cakap orang nak dengar. Jangan terlalu meleret dalam bercakap. Jangan lupa dengan adab berada dalam majlis, pada cara dudukmu serta gaya bahasa dalam percakapan dan pertuturanmu. Adab yang seterusnya, adab yang ke-14. Bila kamu masuk ke suatu majlis, kita masuk, maka mulakanlah dengan memberi salam kepada mereka semua. Masuk majlis, ramai orang bagi salam kepada semua kata. Bila kamu ingin bersalaman dengan orang yang berada dalam, nak salam dengan siapa dulu? Maka mulakan dengan orang yang paling mulia kedudukan. Cari, kalau dalam tu ada orang mulia kedudukan, kena salam dengan dia. Walaupun orang ni duduk jauh sekali. Kalau ada tok guru, pergi jemput tok guru dulu. Kalau ada orang tua yang dihormati, maka pergi salam dengan dia dulu. Yang ni salam dulu, kena cari orang yang paling mulia dalam majlis. Ini kalau kita nak salam dengan orang dalam majlis, maka hendaklah mula dengan orang yang paling mulia yang duduk dalam majlis tersebut. Ini adanya. Maka mula dengan orang yang paling mulia kedudukannya, paling alim, paling bertakwa, paling berusia atau seumpamanya, dengan sifat-sifat yang dimuliakan syarak. Jangan mula dengan orang yang mula-mula kamu lihatnya di barisan pertama, sekalipun dia berada di sebelah kanan. Jangan masuk di duduk sini alik kanan, salam dengan dia dulu. Tak, salam, cari orang alim dulu, cari orang mulia dulu. Lalu kamu membiarkan orang yang mulia kedudukannya atau yang lebih mulia kedudukannya dengan penilaian syarak. Maksudnya kita tak salam dengan orang mulia dulu. Sesungguhnya dimulakan bersalaman itu dengan orang yang mempunyai suatu ciri, yang mana dengan ciri-ciri tersebut menjadikan dirinya lebih mulia pada syarak berbanding para hadirin yang lain. So dia dengan makna kalau salam, kena salam dengan orang yang ada kemuliaan pada syarak. Sekiranya kamu tidak mengenali di dalamnya siapa paling afdal, tak kenal tok guru ke, tok guru ke, tak kenal dia, atau sama sahaja kelebihan yang ada pada mereka, ataupun sama je orang, sama je, tak ada beza. Yang orang kampung belaka, tak ada siapa tok guru pun, orang kampung kita je, maka mulakan dengan yang paling tua dalam kalangan mereka, salam orang tua sekali. Hal ini demikian kerana berusianya seseorang itu merupakan suatu keadaan yang tidak tersembunyi pada kebiasaannya, dapat dilihat dengan jelas daripada luarannya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kabbir kabbir, wa fi riwayatin kabbiril kibra fi sinni, rawahu al-Bukhari wa Muslim, wabda'u bil kubara, wa qala bil akabir, rawahu Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat. Maksudnya yang paling tua, yang paling tua Nabi sebut. Dalam riwayat lain Nabi kata, dahulukan yang lebih tua usianya untuk bercakap. Al-Imam Al-Muslim dan Al-Imam Bukhari meriwayatkannya. Sabda baginda lagi, mulakan dengan kubara yang tua-tua dahulu, atau sabda baginda dengan akabir, orang-orang yang telah lebih berusia dahulu. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dan Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Yang ini memuliakan orang tua, cakap dia dulu, salam dengan dia dulu, layang dia dulu. Dalam majlis, kalau sekiranya dalam majlis ada orang yang tua yang dihormati. Adab yang seterusnya, bila kamu duduk dalam satu majlis, maka jangan kamu duduk antara dua orang yang sedang duduk bersebelahan. Orang tengah duduk tepek dua, kita mari pergi celah tengah. Ini orang tak ada. Akan tetapi ambillah tempat duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri mereka. Nak duduk alik kanan ke, duduk alik kiri ke, ni pakai celah tengah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yujlasu baina rajulaini illa biiznihima. Tidak diberikan kepada seseorang itu duduk antara dua orang yang telah duduk bersebelahan,
melainkan dengan izin kedua-dua mereka. Al-Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkannya. Jangan duduk gitu. Disunatkan kepada orang yang duduk antara dua orang yang asalnya duduk bersebelahan. Dengan makna orang bagi dia duduk sebelah, lepas tu dia mari minta izin nak duduk tengah. Sila duduk. Yang ini mesti duduk dua orang, boleh jadi duduk ramai gitu. Dia pun celah. Dia minta celah, orang bagi dia duduk celah. Orang esok dia boleh duduk. Okey. Apa dia kena buat? Sunat apabila diberi ruang duduk, apabila kedua-duanya telah memberi ruang untuk dia duduk dan memuliakannya, dengan demikian itu untuk dia menyempitkan sedikit cara duduknya, dan dia tidak duduk dalam keadaan bersila. Orang tengah sepit, dia mari duduk tengah orang uluk masuk duduk. Akhirnya orang yang duduk asal jadi sepit sebab dia duduk lawa. Ni orang dak erti ni. Dalam mari lewat celah orang, lepas tu duduk selesa daripada orang lain. Ni orang dak erti. Berkata Ibnul Arabi, kata sebahagian hukama, dua orang yang zalim. Ni orang zalim. Ni orang jahat lah ni. Tak erti bahasa. Seorang yang diberikan nasihat kepadanya, lalu dia menjadikannya sebagai satu dosa kesalahan. Orang nasihat. Jadi nasihat orang pula jadi salah. Orang nasihat dia orang nasihat pula jadi salah. Dan seorang yang diluahkan baginya pada tempat yang sempit, lalu dia duduk dalam keadaan bersila. Orang tempat sempit, orang bagi ruang duduk, dia duduk selesa pula. Orang lain pula jadi sempit ke dia. Maka ni orang zalim, orang tak erti. Bila kamu duduk antara kedua mereka, jangan pula kamu pasang telinga mendengar perbualan mereka berdua. Melainkan perkara yang dibicarakan itu bukan suatu rahsia dan bukan khusus melibatkan mereka berdua sahaja. Saya cakap hadir dua orang, tiba-tiba gitu tupang dengar retek. Tu hadir dua orang, jangan masuk campur. Telinga kita kena taklai. Sesungguhnya sikapmu untuk mengambil tahu tentang perkara yang dibicarakan itu merupakan suatu perbuatan yang tercela pada akhlakmu. Dan kamu telah dikira melakukan satu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunayhi alanuku yaum al-qiyamah." Ay rasasul mudhabu, rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Siapa yang curi dengar perbualan suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya, nescaya akan dituang ke dalam kedua-dua telinganya dengan syairan timuh pada hari kiamat. Iaitu biji timuh yang disyairkan. Sebab dicuri dengar perbualan orang, esok-esok biji timuh tu hak panas cair tu masuk dalam telinga, dituang azab dia. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah dan selain beliau. Ketahuilah bahawasanya tidak diperbolehkan bagimu untuk duduk berbisik dengan orang yang duduk bersamamu bila kamu duduk bertiga, kerana sesungguhnya dengan kelakuanmu ini kamu akan menimbulkan perasaan tidak selesa kepada orang ketiga yang berada di samping kamu berdua dan menjadikan dirinya merasa terasing daripada kamu. Duduk tiga orang, jangan duduk tiga orang kita badi bisik dah. Orang seorang lagi kata aku ke benda cakap dua orang macam aku tak duduk. Maka itu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tidak diboleh. Nabi larang. Lalu akan berlego-lego dalam benak fikirannya, andaian yang jauh untuk dicapai atau dekat. Dia mikir belaka, mau munasabah dia fikir, tak munasabah kata aku berkali mesti gini. Padahal kawan nak cakap pasal dia, tapi dia mari berasa gitu. Perbuatan ini tidak layak bagi umat Islam. Duk tiga orang, cakap dua orang, lok seorang. Ini tak layak. Bagi orang Islam tak buat kerja gitu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan sepenuhnya akhlak ini daripada umat Islam. Apa kata Nabi? La yatanajasnani bainahuma sadisun. Orang yang duduk berdua tidak akan berbisik. Nabi kata orang duduk dua ni tak akan. Nabi tak kata jangan. Oyaknya orang Islam ni kalau duduk tiga orang, dia tak akan cakap dua orang, lok seorang, tak akan buat gitu. Dia tak akan buat. Baginda tidak bersabda dengan menyebut dengan sirah tegah. Nabi tak kata jangan bisik dua orang, patut lok seorang. Jangan, Nabi tak kata gitu. Nabi kata tak akan buat. Nabi kata sesungguhnya, Nabi kata apa?
dengan sirah penafian dengan tidak berbisik. Dengan makna apa? Ini sebagai suatu pengistirahan daripada baginda bahawasanya kesalahan ini tidak akan tergambar atau tidak layak sepatutnya berlaku pada seorang Muslim, sehingga kan perkara itu perlu dicegah daripada. Dengan makna ialah nak oyaknya orang Islam tak akan buat begitu. Bila tak akan buat, nak larang buat benda. Kalau mu Islam tak akan buat begitu. Kalau nak buat, tak payah larang dah. Memang tak buat. Dengan makna tidak akan tergambar yang sepatutnya bagi orang Islam buat kerja gitu. Duduk 3 orang, bisik 2 orang. Ni masalah kalau bertiga. Ni masalah kalau duduk 3 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Daud daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Umar pernah ditanya tentang bagaimana sekiranya mereka berempat. Itu 3 orang, kalau 4 orang mana? 2 orang ni bisik selesai. Tinggal 2 orang. Adakah dibolehkan? Beliau menjawab, itu tidak memberi mudarat kepadamu. Dah dicakap 2 orang, mu cakap 2 orang. Sebab 4 orang tu. 5 orang ke mana? Dicakap 2 orang, mu ada 3 orang lagi. Dengan makna lebih daripada 3 tak ada masalah. Tapi cerita 3, mu 2 orang, tinggal seorang, ni dilarang. Ini dilarang. Maksudnya tidak mengapa ketika itu, yakni ketika berempat, dengan bercakap dengan suara yang agak perlahan dan berbisik-bisik yang hanya didengari antara 2 orang sahaja. Tak ada masalah. Adab yang ke-16. Hendaklah kamu ketahui hak dan kedudukan orang tua atau seorang yang telah berusia bila kamu berjalan bersama. Jalan orang tua kena jaga adab. Macam mana kalau kita jalan orang tua, apa adabnya? Apabila kamu berjalan bersamanya, maka kamu berjalanlah di sebelah kanannya dan terkebelakang sedikit daripadanya. Jalan duk alik kanan dia, kemudian mu jalan belakang sikit. Ini jalan orang tua. Jalan dengan ayah kita ke, jalan dengan tok ki kita ke, jalan dengan pak saudara kita ke, dia orang tua pada kita. Bila kamu ingin masuk atau kamu mahu keluar, maka dahulukannya ketika masuk dan keluar. Nak pergi masuk mana dia dulu, nak lebih dia dulu. Bila kamu bertemu dengannya, maka berikanlah haknya daripada hak memberi salam dan penghormatan. Beri salam pada dia, hormat dia. Bila kamu turut serta bersamanya dalam suatu perbualan, pastikan dia dahulu diberikan hak untuk bercakap sebelum. Tumpukan pendengaranmu kepadanya dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Kalau dia cakap, dia cakap dulu, dengar molek benda dia royak. Apa kita duduk dengar orang tua. Bila dalam perbualan itu berhajat kepada perbincangan, ni bincang sikit ni, maka berbincang dengannya, dengan orang tua dalam keadaan penuh beradab, dengan tenang, dengan lembut. Rendahkan suaramu dalam menyampaikan kata-katamu kepadanya. Bila kamu bercakap dengannya atau memanggilnya, jangan kamu terlupa untuk menggunakan bahasa dan panggilan yang selayaknya. Pok cik, umpama contoh, pok, cakap orang tua. Ini bukan saing-saing. Tanda memuliakan mereka dalam percakapan dan panggilan. Panggil dengan nama, molek, sebab apa? Muliakan dia sebab dia tua. Ambillah olehmu beberapa hadis dan asar yang mengajak kepada adab ini. Tengok macam mana adab ini diajar dalam. Ja'a akhawani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuhaddithahu bihadithatin waqa'at lahumā wa kana ahaduhumā akbara min akhihi fa arada an yatakallama as-saghiru faqala lahu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kabbir ay a'ti al-kabir haqqah wa da' li akhika al-akbar al-kalam rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Mari datang 2 orang bersaudara bertemu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka cerita tentang satu kejadian yang berlaku kepada mereka. Mari nak ceritakan Nabi ni. Salah seorang daripada kedua-duanya itu lebih tua daripada yang seorang lagi. Seorang tua, seorang muda sikit. Tapi hak kecil ni nak cakap dulu. Nabi kata apa? Orang tua dulu. Orang tua dulu. Biar orang tua dulu cakap. Budak lepas ni, biar orang tua dulu cakap. Maksudnya berikan dahulu orang yang lebih tua akan haknya dan biarkanlah abangmu yang lebih tua bercakap dahulu. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Wa fi riwayatin, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Rawahu al-Imam Ahmad wal Hakim wat Tabrani an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Bukan daripada jalanan kami dan petunjuk kami,
siapa yang tidak memuliakan orang tua kami. Dalam riwayat lain, bukan daripada jalanan dan petunjuk kami siapa yang tidak hormat orang tua dalam kalangan kami, tidak menyayangi kanak-kanak kecil dalam kalangan kami, dan tidak mengetahui bagi orang alim dalam kalangan kami akan haknya. Yakni tak erti untuk hormat orang alim, tak erti untuk jaga hak orang alim. Maka Nabi kata ni bukan orang yang berada dalam petunjuk Nabi SAW. Adab yang ke-17, adab bersama orang yang sebaya pada umur dan ilmu. Tumpukan pendengaranmu kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Saat baginda mengajar para pemuda adab-adab berdampingan, adab saing macam mana, berhimpun bersama serta adab mendahulukan orang tua berbanding orang muda. Kisah sahabat yang agung Sayyidina Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu pernah cerita, ataina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna ay syababun mutaqaribuna fi sinni fa aqamna indahu 20 lailatan. Maksudnya kami pernah bertemu Rasulullah, dan ketika itu kami merupakan para pemuda yang sebaya umurnya. Kami ni lebih kurang umur. Itu anak-anak muda yang mempunyai jarak usia yang tidak jauh berbeza. Lalu kami duduk menetap di sisi baginda selama 20 malam. Ini daripada kapung mari ramai-ramai muda, mari duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi, tengok Nabi, belajar adab dengan Nabi. Macam-macam lah duduk selama 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Nabi ni orang jenis penyayang. Nabi ni orangnya lembut, bersapan. Fa zanna annana qad ishtaqna ala. Nabi tengok, Nabi reti dah, Nabi tahu dah 20 malam duduk dengan Nabi, mesti rindu nak balik ahli, tengok ahli keluarga. Nabi tahu, Nabi tengok, Nabi tahu. Fasa'alna amman tarakna min ahlina fa akhbarna. Nabi pun duduk cerita, mana ahli keluargamu, duduk ini siapa ada, oh ada mak ni ada anak ni ada. Cerita dia. Nabi cerita tentang keluarga masing-masing untuk Nabi melihat kerinduan mereka masing-masing kepada keluarga masing-masing. فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم معلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Nabi kata, ginilah, baliklah, masing-masing balik ke bertemu ahli keluarga masing-masing dan tinggallah di sana bersama. Gilah duduk dengan ahli keluarga pula, Nabi kata. Kemudian balik lagi ajar mereka dan suruh mereka, yakni suruh mereka sembahyang. Bila tiba waktu sembahyang, salah seorang daripada kalian hendaklah melaungkan azan, dan hendaklah yang paling tua dalam kalangan kalian menjadi imam. Ini Nabi ajar tentang cara macam mana bersama bila kita duduk ramai-ramai, ada muda, ada tua, macam mana keadaannya. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah cerita dalam riwayat hidup Al-Faqih Abu Hasan Ali bin Mubarak Al-Karhi, wafat tahun 487 Hijrah. Beliau berguru dengan Al-Imam Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali, ulama besar mazhab Hambali pada zamannya rahimahumullah. Katanya, pernah satu ketika, suatu hari, Al-Qadi Abu Ya'la mengajukan kepada saya satu soalan ketika saya sedang berjalan bersamanya. Ini untuk guru tanya, untuk mendidik. Bila kamu berjalan bersama orang yang kamu hormatinya, di mana kedudukan kamu ketika berjalan bersama? Kalau kamu ni orang terhormat, jalan dengan orang terhormat, kamu nak jalan mana? Alik kiri, alik kanan, ke depan, ke belakang? Maka jawabnya saya tidak tahu. Maka dia pun ajar terang, di sebelah kanannya, duduk sebelah kanan dia. Kamu letakkannya di tempat berdirinya imam dalam sembahyang, dan kamu biarkan kosong di sebelah kiri. Macam mana kita sembahyang berimam? Kalau lelaki, dengan makna kita akan duduk alik kanan untuk imam, belakang sikit. Itu adanya. Sama saja kedudukan. Kalau jalan dengan orang yang ada kehormatan, maka kita jalan alik kanan dia, belakang sikit. Bila orang yang kamu hormati itu ingin membersihkan hingunya atau menghilangkan suatu kotoran, dia melakukan sebelah kiri. Rasa nak batuk alik kiri, rasa nak hinguh alik kiri, rasa nak ludah alik kiri, kita duduk alik kanan dia. Begitulah sunnahnya, bahawasanya seorang itu meludah di kirinya. Pernah dalam satu riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawasanya dia dalam keadaan sakit, lalu dia meludah ke kanannya atau dia ingin meludah di sebelah kanannya. Lantas beliau berkata, saya tidak pernah meludah di sebelah kanan saya sejak saya memeluk Islam. Adab yang ke-18, adab mendahulukan dalam memuliakan tetamu dan memulakan padanya dengan yang lebih tua atau yang lebih alim.
Kemudian orang yang berada di sebelah kanan ni adat yang ke-18 merupakan cerita yang sangat panjang. Ini panjang. Ini perbahasan panjang. Adat 18 ialah adat yang paling panjang. InsyaAllah dalam pertemuan kita akan datang, kita tuntaskan dan habiskan perbahasan daripada adat yang ke-18 insyaAllah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر